Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sambung pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita masih lagi dalam hadis yang keempat. Pada perkataan al-musannif penulis rahimahullahu ta'ala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ المسلم لمسلم فليستنشق بمن خيريه من الماء وفي لفظ ومن توضأ فليستنشق. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a." Apabila seorang kamu berwuduk, hendaklah dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Thumma liyastanthir, kemudian hendaklah dia menghembusnya keluar. Dah uraikan ni pada kuliah yang lepas. Apa kesimpulannya? Memasukkan air ke dalam hidung tu adalah sebahagian daripada sunnah min sunanil wudu'. Adakah dia wajib? Di sisi mazhab Syafi'i sunat muakkad. Kenapa sunat muakkad? Sebab ulama khilaf. Kaedah dhabit kita apa dia? Apa yang khilaf antara sunat dengan wajib, maka dia lebih muakkad daripada perkara yang semua ulama sepakat dia sunat. Kalau semua ulama sepakat benda tu sunat, dengan satu amalan, dengan amalan yang sama juga, ada amalan yang lain, ada ulama yang khilaf dia wajib ataupun sunat, mana lagi kuat amalan yang ada khilaf tu antara wajib dengan sunat. Jadi kat sini disebabkan mazhab-mazhab lain ada mengatakan dia wajib sebab dia perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih muakkad. Wa man istajmara falyutir. Yang ni kita berhenti kat sini pada kuliah yang lepas, iaitu siapa yang nak istinja dengan batu, maka falyutir, maka hendaklah dia menjadikan bilangan batu itu ganjil. Dan dimaksud dengan bilangan batu itu ganjil iaitu 3 kat sini, bukan 1, sebab 1 pun ganjil juga, iaitu 3. Dan kita berhenti kat sini pada, saya nak sebutkan 11 syarat nak istinja dengan batu. Dan sebab minggu lepas kan, mana afdal, batu ke air? Dua-dua. Okey, bagus. Okay. Yang mana afdal gabungkan batu dengan air, ataupun siapa yang satu sifat dengan batu lah. Yang kedua iaitu air. Yang ketiga yang rendah sekali iaitu dengan batu. Okey, kenapa air lagi afdal daripada batu? Lagi bersih kan? Itu betul lah tu, dari segi logiknya lagi bersih lah. Yang pertama kita jawab, pernah sekali Nabi SAW diberi satu kayu dan air, dan Nabi ambil air, maksudnya lagi afdal. Satu. Yang kedua, air menghilangkan 2 benda, ain najis dan asar najis. Tulis je bahasa Arab tak apa. Ain najis dan asar najis. Ain najis maksudnya apa? Fizikal najis tu. Kalau kita kata tahi tu, katakanlah tahi tu, kita dengan air dia boleh hilangkan tahi tu dan juga boleh hilang kesan dia. Berbeza dengan istinja.
dengan batu. Batu dihilangkan ain najis, tapi dia tak hilangkan kesan najis. Hanya ada sikit-sikit yang tak hilang lagi. Cuma sikit-sikit itu dimaafkan pada tempat tersebut. Bukan semua tempat dimaafkan, pada tempat tersebut. Tempat tersebut apa? Dubur dia lah, halaqatul dubur. Dia panggil halaqatul dubur itu tempat yang kalau kita berdiri dia tertutup. Kaedah ulama kata, kalau kita berdiri dia tertutup, kalau kita penyangkung dia terbuka. Okey, yang itu kita huraikan kuliah lepas. Hari ini kita tengok pula apa syarat nak sapu dengan batu ni. Jadi para ulama' dia pecahkan kepada 3. Satu, syarat yang terkait dengan batu. Satu, syarat yang terkait dengan sapuan dia, cara sapu. Yang ketiga, syarat yang terkait dengan apa najis yang keluar, jenis najis yang keluar. Yang pertama ada 4 syarat, yang kedua 3 syarat, yang ketiga 4 syarat. Syarat terkait dengan batu, maksudnya alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk kita nak istinja dengan batu. Okey. Jadi syarat batu tu, pertama, batu tu suci. Batu itu suci. Tak boleh batu yang dah bernajis. Tak boleh pakai tulang binatang. Tak boleh pakai tahi-tahi yang dah kering. Sebab itulah Nabi kata hadis Salman Al-Farisi, kata Nabi melarang kami yastanji birrawth walal idham. Nabi larang kami beristinja dengan birrawth, tahi binatang yang kering. Macam unta kalau kering kan nampak macam batu. Macam pemberang pergi umrah kita tahu, nampak macam batu. Kalau tak perasan kita akan terpegang dia. Okey, kalau tak perasan lah, macam kita Malaysia tak biasa tengok unta. Ingatkan batu, dia pegang tengok dah kering, tengok unta yang dah kering. Tak boleh kita istinja dengan benda tersebut. Okey, yang kedua apa dia, dengan tulang, tak boleh tulang. Jadi dia mesti tahirun. Dia mesti tahir. Mesti pertama syarat apa dia? Suci, bersih. Yang kedua, jamidan. Batu yang keras, maksudnya tak boleh macam tanah liat. Tak boleh benda yang mesti benda yang bukan benda yang cair. Bukan benda yang cair, benda jamid je dia. Benda keras macam ni, jamid. Ni jamid. Ni jamid ni jamid. Jamid maksud benda yang fizikal lah, bukan benda yang cair. Benda fizikal yang tak cair, bukan cairan, bukannya lembik, bukannya apa. Okey, jamid. Okey. Yang ketiga, syarat ketiga, qali'an, iaitu yang boleh menghilangkan kotoran. Maksudnya kesat. Masa kita kesat. Masa senang, kesat. Dia bukan licin. Macam botol ni, bersuci dah, jamid dah, tapi dia licin. Licin tak boleh. Kenapa licin tak boleh? Okey, taklud. Bukan taklud, maksudnya dia tak boleh nak. Kalau kita tenis dah tak boleh nak menghilangkan. Dia tak boleh menghilangkan kotoran tu. Kalau kain, jadi macam kain sutera tak boleh apa ni, kain yang licin-licin, kain kushibu apa lah nama, satin ke apa ke yang seumpama dengannya, yang licin tu tak boleh. Kain cotton boleh, cotton dia kesat. Macam ni, ini boleh ni, kesat ni. Tisu lagi kesat. Okey, ketiga. Yang keempat, ghairul muhtaram.
iaitu bukan yang benda yang dihormati, seperti kitab, seperti makanan dan seumpama dengannya. Yang ni, ini takrif batu di dalam kes istinja ni. Jadi siapa yang sama sifat dengannya, maka dia dikira sebagai batu istinja. Jadi walaupun bukan batu, walaupun bukan batu, kan? Jadi tisu cukup syarat tak kita? Tisu tahir, jamid maksudnya dia fizikal, benda yang bukan cair. Khaliq, dia boleh dikesat, dia boleh menghilangkan, boleh mencabutkan sesuatu yang kotorannya, dan dia bukan benda yang dihormati. Ghairu muhtaram. Ini tisu boleh pakai? Tisu boleh, kan? Tahir, jamid, khaliq, ghairu muhtaram. Ghairu muhtaram. Dan jamid ni pula, bila kita sebut jamid ni, yang saya kata benda jamid tu dia kering. Satu lagi jamid tadi, kata jamid yang syarat yang kedua tadi apa dia? Keras, kan? Keras bukan maksudnya benda yang fizikal, keras dan kering. Dia keras dan kering. Kalau dia basah, dia tak masuk. Tadi kita sebut, bulan lepas kita tanya soalan ni, bulan lepas, boleh tak istinja dengan tisu basah? Jawapannya tak sah. Istinja dengan tisu basah. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan semua pergi buang air besar, lepas tu ambil tisu basah, lap kat situ, kemudian solat, tak sah solat. Jangan basahkan tisu. Baik pakai tisu kering, lap je. Lebih betul daripada basahkan tisu. Memang kita tak puas, betul tak? Okay. Kecuali kalau kita basahkan tisu tu, kita boleh mengalirkan tisu banyak macam tu, itu tak apa. Faham tak? Dia ambil kain, dia basahkan, dia perah kain tu, dia masuk. Minum water tu terbaik lah. Ini buat tisu basah tak sah. Sebab kalau istinja dengan tisu basah je, tak sah. Memang kita rasa puas, tapi dia rasa tak sah. Sebab isu dia ialah nak basuh tu kena basuh dengan air. Kalau tak ada basuh dengan air, dengan selain daripada air, iaitu istinja. Itu kita faham, istinja bukan macam tayamum. Apa maksud dia? Tayamum, bila tak ada air baru boleh tayamum. Istinja dengan tisu ni, ada air pun boleh istinja dengan tisu. Dia jangan kata tengok dia tu, orang ni, orang Melayu kita ada, orang Cina bukan basuh pun, dia lap-lap je. Lap-lap sah, dalam Islam sah. Orang kata macam tu, macam mana? Kita ada tak mengaji lah, kita ada jahil lah. Nabi istinja je. Tak adalah macam ni. Tak, jangan kata puak-puak ni satu ustaz dulu, satu ustaz ni dia kutuk, dia orang ni bukannya basuh berak pun, dia lap je. Dia lap sah lah ustaz. Istinja bukan alternatif kepada air. Dia boleh. Dia seiring, bukannya maksudnya kalau bukan darurat. Pakai istinja bukan darurat, dia seiring. Kalau gini, waktu kita kalau setengah-setengah orang daripada Afrika, daripada tanah mana ada air. Sahabat saya kami mengaji kat South Afrika, tanah tak ada air. Keringnya tanah dia. Tempat orang Islam, bukan tempat orang kafir, tempat orang Islam. Kalau kita pergi China, memanglah tanah dia kering, tapi memang setiap air pun tak ada. Itu paksa buat betul. Tapi istinja macam ni sah. Okey, syarat tadi, 4 syarat tadi kan? Tahir, jamid, khaliq, ghair muhtar. Syarat sapuan pula, iaitu yang ini 3 syarat. Pertama, mestilah sapuan itu 3 kali. Salasa masahat, 3 kali. Sama ada dengan 3 biji batu yang berlainan, ataupun batu yang ada 4 bucu. Nombor 4, nama saya tak kata 3. Satu pegang.
Satu pegang satu tempat pemegang. Jadi ada 4. Kata batu ni macam ni, besar dia. Tapi yang ni ada 8. Batu-batu dia. Yang ni ada 8, nampak tak ni? Ini ada 8 ni. Lagi bagus. Dia tanya sekali sini, set. Dia tanya sekali sini, set. Dia tanya sekali sini, set. Dah, buang batu. Ini 1 biji batu dia. Atau 3 biji batu yang lain. Sama juga, kiaskan dengan tisu. Main 3 tisu, set, buang. Jangan. Tak boleh. Kata dari punggung tu, jadi dah, buang. Buang si tisu pula. Dah. Ustaz ada geli-geli lagi lah rasa. Tak apa, itu dimaafkan. Tapi mesti kat situ je. Tak boleh lebih daripada kawasan. Kalau kat sini, tak boleh. Okey. Itu syarat yang kedua. Syarat pertama. Yang kedua, setiap sapuan tu mesti cover semua. Antastawiba kullu mashatin jami'al mahal. Mesti dia cover semua tempat tersebut. Yang syarat yang ketiga, mestilah berjaya membersihkan, maksudnya menghilangkan the physical of the najis, the ain najis. Bahasa Arab panggil ain najis. Lepas ni saya pakai ain je lah. Faham? Ain macam apa? Physical najis tu, ketulan tahi tu. Kecuali kesan-kesan yang sikit, itu dimaafkan. Tak boleh hilang melainkan dengan air. Itu lain. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah sapu sekali, ada lagi, sapu lagi, ada lagi, sapu lagi, ada lagi, sapu lagi, ada lagi, sampai mesti. Katakanlah sekali keluar, sekali keluar. Dah ada kotor sikit lah tapi nak cerita buat ni hakikat. 1, 2, 3. Sekali cek keluar lagi sikit. Buang yang besar kadang-kadang bukannya boleh kita nak cover. Macam mana sekarang? 3 kali ke sekali? Sekali 3 kali balik. So dah keluar baru. 3 kali lagi. 1, 2, 3. Ataupun sekali yang keluar tadi, 1, 2, 3. Tengok tak bersih lagi. Nak tambah tak? Kena tambah. 3 tu bukan syarat mesti 3. 3 tu ialah minimum 3. Tapi dia semua ganjil. Minimum 3. Kalau 4 sah tak? Sah. Oh, sah. Sah. Bukan Dia minimum 3. Cuma afdal ganjil. Masa katakanlah basuhan ketiga tak hilang, pada sapuan yang keempat hilang semuanya, sah tak? Sah. Sebab apa? Minimum 3. Ustaz, kalau sekali sapu dah hilang dah, boleh tak? Tak boleh, kena 3 kali juga. Dah, selesai. Yang ketiga, benda syurutul kharij, syarat najis yang keluar tu. Macam mana? Pertama, dia belum kering. Kalau dah kering, tak boleh lah. Pertama, dia belum kering. Allah yajifah, dia belum kering. Yang kedua, dia tidak bercampur dengan sesuatu perkara yang luar.
kecuali peluh. Tidak bercampur dengan sesuatu yang di luar kecuali peluh. Kat sini kita tisu basah tak boleh jadi. Kat sini tisu basah tak boleh. So, kalau tisu basah, air daripada luar bercampur dengan najis, bercampur tadi, dah tak boleh dimaafkan. Najis tadi tu dah kena wajib masuk, dah tak boleh istinja. Kecuali kalau saya kata dia ambil tisu tadi, dia perah air sampai air tu boleh hilangkan najis tau. Bukannya tisu basah tu sapu, dia perah air sampai air tu boleh hilangkan najis, itu baru boleh. Tapi kalau tisu yang basah, tak boleh. Sebab dia dah bukan air. Dia boleh dua je, sama ada air atau batu. Dia tak boleh gabungkan dua. Jadi kat sini, apa dia? Najis tu tidak bercampur dengan lain. Kecuali peluh lah, peluh dekat bahagian dia tu. Kalau kita punya punggung pun peluh juga kadang. Bila bercampur dengan najis, itu dimaafkan. Tapi kalau benda luar, tak boleh. Yang ketiga, najis itu tidak berpindah ke kawasan yang lain. Apa benda ni Ustaz? Berpindah ni. Tadi kita sapu kan sekali. Okey, najis tengah dekat tisu tu, dia pergi, dia dah pergi kat tempat lain, kena balik kat situ, dah tak boleh dah istinja lepas tu dah. Okey, dia dah terpisah kat situ. Nampak? Walaupun spesies yang sama. Cakap ni kotor sikit lah benda ni. Walaupun dia spesies yang sama, apa benda pula tahi yang sama, asal kau cakap tak boleh pula? Tak boleh, dia dah berpisah je kat situ. Kamu tak boleh tenyih balik kat situ. Kalau kamu tenyih balik kat situ, dah kat situ dah kena basuh. Dah tak boleh lagi dah istinja. Dah wajib basuh. Sebab tu kita kata tadi, bila sapu, dah habis tu, buang. Jangan nak jimat tisu kononnya, tak boleh. Faham tak? Maksud berpindah tu, maksud tak berpindah ke tempat lain, maksud najis tu kat situ lagi. Yang keempat, tidaklah najis itu dia keluar daripada kawasannya, keluar daripada kawasannya. Apa keluar daripada kawasannya Ustaz? Cakap kotor kan. Contohnya, dia berak cair, buang air cair. Okey, kalau berak cair tak ada masalah. Tapi kalau masa dia tengah berdiri, terkeluar, terabu. Itu puan dia cakap terabu. Terabu. Dia dah keluar kawasan lain, dah mengalir kat peha dah. Contohnya, boleh tak istinja kat peha? Tak boleh. Tak boleh ambil tisu kering, lap kat peha. Tak boleh, tak sah. Tak boleh istinja, kena basuh dengan air. Kotan tak ada air, macam nak buat? Bagus. Kotan tak ada air, maknanya bersihkan dengan cara apa pun, solat untuk hormat waktu. Lepas tu, bila dah ada air, qada balik. Bersihkan dan qada balik. Bersihkan dan qada balik. Nah, sudah selesai. Maksudnya walaupun kita contohlah kita kena kat peha, kita dah start dengan tisu tu, dia tak sah dah ke? Tak sah. Maksudnya habis tu kalau tak lain juga, solat saja, solat hormat waktu. Di sisi mazhab Syafi'i,
dia ada solat hormat waktu. Tapi kena qada balik tak? Kena qada balik. Oh, di sisi mazhab Syafi'i. Yes. Menghormati waktu. Kenapa kita kata hormat waktu? Sebab Allah Ta'ala telah tetapkan solat pada waktunya. Buatlah sekadar mana yang mampu. So mana kena qada atau tak qada, itu memang ada 3 pendapat. Ada yang kata kena qada, ada yang kata tak payah qada, ada yang kata ada yang kata tak perlu solat pun. Yang ketiga tak perlu solat pun. Pendapat tak perlu solat lemah. Jadi 2 pendapat yang terkuat tinggal, solat dan qada atau solat tanpa qada. Bagi mazhab yang lain dia kata solat tanpa qada. Di sisi mazhab Syafi'i dia kena solat dan qada. Okey. Nah. Selesai pula. Kemudian barulah kita tengok apa dia adab istinja. Nak sebut adab istinja kan? Sebab dalam buku ni dia tak apa. Okey, tak apa, nanti kita akan belajar adab istinja pada tempat nanti insya-Allah. Tidak ada temul qaid nanti. Okey. Menghadap kiblat tak menghadap kiblat nanti. Okey, insya-Allah pada tempat ni. Kemudian baru kita masuk pula yang seterusnya pula, iaitu hadis yang sama lagi. Itu kata Nabi SAW, apa dia? Tadi hadis tadi. Nabi kata wa idza istayqadha ahadukum, dan bila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaklah dia basuh kedua tangannya, qabla yudkhilahuma fil ina, sebelum dia masukkan tangannya ke dalam bekas air, salasan, basuh 3 kali. Fa inna ahadakum, kerana sesungguhnya seorang dari kalangan kamu semua, la yadri, tak tahu, aina batat yaduh, malam tadi tangannya pergi mana, terletak dekat mana. Okey. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun lafaz Abu Daud, dia sebut macam ni, idza qama ahadukum minal laili, bila kamu bangun tidur pada waktu malam. Dalam hadis ni sebut malam tak? Tak sebut. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah pula disebut, bila seorang kamu bangun daripada tidur, janganlah diletakkan tangannya. Kali ni dia tak sebut 2 tangan. Hadis riwayat Ibnu Majah disebut yadahu, 1 tangan. Hadis ni ada yang kita baca sekarang, berapa tangan? Tangannya. Oh, tangannya. Tapi tengok bahasa Arab dia, yadaihi. Yadaihi maksudnya kedua tangan. Ini ada isu ni. Mana yang kena basuh wajib ni 2 tangan sekali ke 1 tangannya? Nanti 2 dah keluar dah keluar fatwa awal dah 2. Okey. Mazhab Imam Malik kata 2. Okey. Mazhab Maliki mereka kata 2. Kemudian tangannya dalam hadis Ibnu Majah juga fil wudu, dalam air wudu. Jadi isu dia sekarang ni air wudu. Sehinggalah dia basuh 3 kali. Bukan, maksudnya air ambil wudu. Bukannya sebelum wudu, air ambil wudu. Maksudnya kita orang Arab dulu, dia bukan macam rumah kita ada pipe kita. Rumah kita ada 4, kalau 4 toilet 4 pipe lah, bukan 4, 8 lagi. 4 ada 3, 1 pipe sinki, 1 pipe shower, 1 pipe ambil wudu. 3.
kita. Dia tak, dia malam-malam dia dah siap dengan air, letak dulu kat dalam macam Nabi SAW dia ada bekas daripada kulit. Contoh hadis Ibn Abbas tu kan, dia tidur rumah Nabi SAW pada rumah Maimunah tu. Nabi bangun tidur, Nabi akan ambil daripada kulit tu, Nabi akan tuang, Nabi akan kumur, Nabi akan kosong gigi air daripada bekas kulit atau bekas. Okey. Jadi kadang-kadang ada bekas yang tak tertutup, macam bekas air berjana tu. Dia nak ambil wuduk, kita mesti nak kumur apa semua. Jadi boleh tak nak celup tangan tu dulu terus. Itu isu dia, boleh tak kita celup tangan. Nabi kata jangan, basuh dulu 3 kali, sebab kamu tak tahu tangan kamu kat mana orang tadi. Dalam sekarang riwayat lain pula disebut, kamu tak tahu tangan kamu bertawaf ke mana, tertufu, mana pergi mana tangan kamu. Okey. Jadi hadis ni ada banyak poin. Hadis ada 14 isu, ada 18 isu. Pada ayat tu jadi 18 isu. Okey. Pertama, hadis ni menyuruh kita membasuh tangan 3 kali sebelum masukkan tangan ke dalam bekas air. Yang kedua, apa sebab Nabi kata jangan masukkan tangan dalam air tadi? Kerana ditakuti tangannya ada najis. Apa sebab dia tak tahu tangannya pergi mana malam tadi. Nampak tak? Sebab apa tak boleh? Sebab tak tahu tangannya pergi mana. Okey, yang ketiga, isu ketiga, adakah bangun tidur waktu malam sahaja atau bila-bila waktu tidur? Bila-bila kita tidur, kata tidur siang pukul 2 sampai pukul 4, bangun-bangun tidur, boleh tak terus masuk tangan air dalam bekas? Termasuk tak dalam hadis ini? Maka kat sini ulama' berbeza pendapat. Okey. Majoriti ulama' kata dia kena basuh juga 3 kali, sebab dia termasuk umum tidur. Mazhab Ahmad kata tak, yang kena basuh tu hanyalah bila dia bangun daripada tidur malam yang wajib. Kalau bangun tidur siang tak wajib. Mana lagi kuat dalam masalah ni? Agak mana kuat? Sekali tidur. Majority pendapat ulama lagi kuat. Majority punya pendapat, iaitu semua kali cuba jenis tidur. Apa itu Ustaz? Bukankah ada lafaz tadi yang kita sebut dari segi Abu Daud ada sebut tidur pada waktu malam? Kenapa Nabi sebut tidur waktu malam? Ini majoriti ulama' jawab macam ni, sebab kebanyakan tidurnya malam. Jadi siapa yang bangun tidur daripada waktu malamnya, siapa bangun tidur malam, maka dia kena masukkan tangannya. Sebab apa? Sebab majoriti ulama' dia pandang bukan pada isu malam ke siang. Isu dia ialah bila dia tidur, dia tak tahu tangan dia pergi mana. Sama ada tidur siang ke atau tidur malam ke, dia tak tahu tangan dia pergi mana. Dia tak sedar. Bukannya maksudnya kalau dia tidur siang, dia tahu tangan dia pergi mana. Okey. Sebab itulah para ulama' disebut, bila bangun daripada tidur saja, basuhlah tangan 3 kali. Kalau mazhab Syafi'i kata kalau tidur, duduk tetap punggung, tak batal lah. Wuduknya tak batal. Tapi sekarang ni dia masih lagi tidur tak? Dia bukan isu sekarang batal tak batal sembahyang. Sekarang dia tak tahu tangan dia pergi mana. Faham tak? Isu tidur punggung tetap tak tetap tu, itu isu wuduk batal. Sekarang ni kita bincang isu boleh tak kita masukkan tangan kita dalam bekas air lepas bangun tidur. Okey, kita kata tak boleh lah. Sebab apa Nabi suruh masuk? Masa kata kalau kita tidur wuduk sekalipun, datang kita korek mana, korek sana, korek sini, kita tak sedar. Kalau kita sedar, maksudnya kita tak tidur, kita mengantuk je. Apa dhabit tidur? Dan sekali kita sebut dah sebelum ni, apa dia ta'rifan tidur di sisi fuqaha?
iaitu hilang panca indera dia. Hilang panca indera, al-hawas. Pertama sekali pendengaran, penglihatan. Penglihatan confirm dah tutup mata, dan rasa dia. Itu tidur. Kalau orang pegang tangan dia pun, orang ambil pen conteng muka dia, dia macam tu je. Walaupun tidur duduk. Kan seorang tu ada kawan dia usik letak pen kat mulut dia. Maksudnya dia tak sedar. Maka tidurlah tu, bukan mengantuk. Kalaulah dia sentuh sikit, itu bukan tidur. Itu maksudnya mengantuk. Itu nu'as, na'san. Okey. Dapat tangkap tak isu ni? Jadi poinnya soalan tadi, bukan ni isu, kalau isu batal tak batal, yes, kita bincang duduk tak duduk. Sekarang ni isu adakah dia bangun dia tidur. Kalau hatta dia tidur duduk sekalipun, kalau dia terbangun, dia boleh tak masuk tangan dalam air? Tak boleh juga. Okey. Isu yang ketiga pula. Yang keberapa dah? Ketiga kan? Yang keempat. Isu yang keempat pula. Dia kata, adakah perintah ini wajib ataupun sunat? Maksudnya, kita ambil terbalik dia. Kalau kita masukkan tangan kita dalam air itu juga, adakah haram ataupun makruh? Makruh. Saya rasa makruh. Kita main teka-teka lah. Kita kan belajar, best juga main teka-teka ni. Rasa makruh ke wajib? Makruh. Majoriti ulama' kata makruh. Betul lah tu. Okay. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki kata al-amru 'ala an-nadbi wal istihbab wan nahyu 'ala al-karahah wa tanzih. Perintah ini adalah perintah sunat, dan juga makruh lah kalau melanggar makruh. Ini pendapat mazhab Malik dan juga Asy-Syafi'i. Adapun mazhab Zahiriyah, dia kata wajib. Dia kata wajib. Kalau tak buat berdosa. Okey. Sampai dia orang punya pendapat kata kalau dia masukkan juga, air tu kena buang. Sampai ke tahap tu idza lam yaghsil wa adkhala ilayhi al-ma'u yuhraq, kata mereka. Okey. Kemudian isu pula di mazhab Maliki, dia detailkan pula jenis orang yang bangun. Okey. Yang kalaulah dia bangun, tangan dia tak nampak najis, dia masukkan tangan dia. Yang ini makruh ke haram? Tak ada najis apa pun. Yang ini makruh. Kalau ada najis, tetapi najis tidak mengubah air tersebut, sebab mazhab Maliki, apa dia? Kes dia, kalau masuk najis dalam air, selagi tak berubah bau, warna dan rasa, air itu tetap suci. Berbeza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata kalau air kurang daripada 2 kolah, kalau masuk sedikit pun najis dalam dia, tak boleh pakai. Walaupun sikit. Dan maksud sikit tu apa dia? Iaitu kita boleh nampak dia punya bentuk dia. Tak cicak ataupun kencing. Tapi benda yang tak nampak, macam percikan halus, itu tak kira. Tak nampak. Ini kalau nampak, najis tu yang kira, itu najis yang nampak. Maka itu kita kata
dia bernajis. Okey. Dari mazhab Maliki tadi, kalau tangan dia najis, dia masuk juga, air tu tak berubah bau dan rasa, apa hukum dia? Bagi mazhab Maliki makruh lagi. Tapi kalau dia junub masukkan tangan, junub maksud hadas besar, dia masukkan dalam air sikit tadi, rosak tak air? Mazhab Maliki kata air tu rosak. Beza dengan najis. Okey. Mazhab Syafi'i kata yang rajihnya adalah dia makruh. Kenapa? Okey, kenapa makruh tu lebih kuat dalam isu ni? Jawapannya ialah kerana hukum ini dibina di atas syak. Kenapa syak? Pak Nabi kata, kerana sesungguhnya kamu tak tahu di mana tangan kamu terletak. Jadi benda tu pasti ke tak pasti? Benda yang tak pasti. Jadi sesuatu yang dibina di atas benda yang tak pasti, tak boleh nak diharamkan secara pasti. Ini maksud saya kata. Jadi la nahkum bit-tahrim ala syak. Ini kata Ibn Mulaqin dan juga lain-lain. Dia kata tak boleh kita nak menghukum suatu benda itu haram dengan syak. Okey. Dengan syak. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau dia bangun memang dah ada najis kat tangan dia, bukannya makruh, memang haram terus. Sebab dah pasti ada najis dekat tangannya. Lepas tu dah ada dua. Kalau dia bangun, dia tengok tangan dia tak ada najis, tengok tangan dia tak ada najis. Bangun dari tidur, tak ada najis, masuk tangan, apa hukum dia? Makruh. Kalau bangun pasti ada najis, apa hukum masukkan? Haram. Kalau dia bukan bangun daripada tidur dan tangan dia tak ada najis, masuk dalam air tadi, apa hukum dia? Harus. Tak haram lah. Faham tak? Kita tengah tangan tu bersih, baru pula bawa sanitize tangan tadi, semua belakang bersih, licin, tak ada bersih kotor, tak pegang apa. Sekali ada orang bagi satu bekas, ambil wuduk, terus je. Tak. Dia terus celup tangan kita dalam air tu tadi. Nah, ketika ni apa hukum ni? Harus. Bangun daripada tidur, tak pasti najis ke tak najis, makruh masukkan tangan. Pasti ada najis, haram masukkan. Dah. Senang. Senang ke susah ni? Senang kan? Cuma bila kita detail-detailkan tu, dia very technical lah kan. Yang isu yang kelima, isu celup tangan tak celup tangan ni ialah berkenaan dengan air yang sedikit. Yang makruh ni adalah pada air yang sedikit. Dan sedikit dalam mazhab Syafi'i maksudnya ialah apa-apa yang kurang daripada 2 kolah. 2 kolah ni banyak mana? Lebih kurang 200 liter lah, kita kata 200 liter. Senang nak ingat, satu hasta suku, tinggi, lebar dan dalam. Tinggi, lebar dan dalam tu sama lah, lebar dan dalam. Apa macam ni. Tinggi, lebar dan panjang ni. Kita bayangkan 4 segi kotak tu, macam ni kotak ni. Dia satu hasta suku, satu hasta suku. Jadi kalau bekas macam tu, yes, 2 kolah. 200 liter. Dia sebenarnya orang kata 194, ada 195. Senang cerita 200 lah, 200 liter lah habis senang cerita.
200 liter. Banyak ke? Liter? Banyak jugalah. Itu 2 kolah. Kurang daripada tu sedikit. Kenapa Ustaz mana dapat kaedah 2 liter apa semua ni? Iaitu dia ada satu kes zaman Nabi dulu, satu telaga dia panggil Bi'ru Budha'ah. Dulu ada satu telaga Bi'ru Budha'ah ni. Orang baling macam-macam sampah dalam tu, kotoran haid lah apa semua. Tapi orang ambil juga air dalam tu, sebab air ni bersih lagi. Nabi kata innal ma' la yanjus, air tu tak bernajis. Air tak bernajis. Jadi orang kata, kenapa boleh lagi air tu bersih, boleh makan lagi? Kata sebab apa? Rupa-rupanya Bi'ru Budha'ah tu, ada satu ulama Hasan al-Basri kata, aku pernah pergi Bi'ru Budha'ah tu. Dulu dia tinggi macam ni, tinggi macam ni. Jadi dia kira satu hasta lebih main tinggi dekat aku macam ni. Tak, dekat tepi ni dia tunjuk. Lebih dia tinggi dekat aku punya pinggang. Maksudnya lebih daripada satu hasta suku. Hasta setengah tadi. Lain satu hasta suku. Satu hasta berapa banyak? Satu hasta lebih kurang 60 cm lah. 60 cm. Jadi satu hasta suku 75 cm lah, lebih kurang. Yang tinggi dia lebih kurang macam tu. Okey. Tinggi dia lebih kurang macam tu. Okey. Nah. Jadi sahabat tadi, tabi'in tadi, dia pergi tengok, dia kata sampai tengah badan dia. Rasa-rasa dia tinggi. Jadi dipahami bahawa apa air yang lebih dari 2 kolah, kalau campak najis dalam dia, kalau tak berubah bau, warna dan rasa, suci. Itu mazhab Syafi'i pegang. Kalau okey, apa pula kurang dari 2 kolah, kenapa tak boleh pula? Sebab Nabi SAW kata, bila anjing jilat pada bekas kamu, buang air tu tadi dan basuhnya 7 kali. Kita tanya, anjing kalau jilat ke air, berubah ke warna air, bau rasa? Tak. Air tu macam tu je. Tapi Nabi suruh buang tak? Keadaan Nabi suruh buang air tu, itu menunjukkan bahawa air tu najis. Sebab Nabi takkan suruh buang air. Buat air kat negara Arab zaman tu pula benda yang orang kata scarce, very scarce kan, sangat kurang. Jadi bukan senang. Jadi menunjukkan bahawa isu 2 kolah tak 2 kolah ni sabit tak dengan dalil, sabit dengan dalil. Apatah lagi dia sebut idza balagal ma'u kullatan fala yanjus, bila air itu sampai 2 kullah la yanjus, dia tidak bernajis. Dan 2 kullah tu difahami oleh sahabat dahulu, kullah tu banyak mana? Qilalul hajar dia panggil, bekas-bekas tembikar-tembikar pada zaman sahabat dahulu. Nah, itu mazhab Syafi'i pegang. Dan juga mazhab Hambali pun pegang benda yang sama juga. Air kalau kurang 2 kolah bernajis. Mazhab Maliki saja kata tak, selagi tak berubah bau, warna dan rasa. Jadi isu sekarang ni, apatah balik isu tadi, masukkan air ke dalam bekas tu tadi. Air bekas apa? Bekas yang airnya kurang daripada 2 kolah, itu yang makruh. Kalau banyak tak makruh. Celup air tangan swimming pool, punya besar swimming pool tu, kita bangun tidur, makruh tak? Tak makruh. Waktu tu ada satu riwayat daripada Abu Hurairah, dia ceritalah benda ni. Dia sampaikan hadis yang kita sedang baca ni. Ada salah seorang anak murid dia, Qais al-Ashja'i, kata, dia kata, macam mana pula kalau bekas tu besar? Kali Abu Hurairah kata, nampak dia ni macam orang nak suka nak berdebat. Kalau bekas besar tak ada isu lah. Dia kata, a'udzu billahi min syirk, aku minta lindung daripada kesyirikan. Dia kata, a'udzu billahi mink, aku minta lindung daripada engkau. Aku minta lindung daripada soalan-soalan yang macam kau ni. Begitu, soalan yang sama juga pernah diberi kepada Abdullah bin Umar. Bila kata, wahai Ibnu Umar, kenapa kalau apa haud kolam besar nak kena basuh 3 kali dulu ke? Abdullah bin Umar ambil batu, dia baling kat budak tu.
Air buruk dia kata. Kalau kolam besar ma'ruf lah, taklah kotor nak celup tangan dalam tu. Jadi yang makruh ni ialah bekas yang kecil. Habis tu katakanlah air tu sikit, dan kita nak pakai, macam mana? Tak boleh celup tangan. Dan kita pula tak mampu nak angkat dia. Kalau mampu angkat senang, tak boleh nak angkat, bekas dia melekat. Yang ni ulama macam-macam pendapat. Ada yang kata ambil dengan mulut. Okey, ambil dengan mulut dia. Sebab Nabi kan jangan masukkan tangan. Mulut boleh lah, ambil mulut. Okey, itu nampak pelik pendapat ni. Pendapat kedua kata ambil dengan tarafan thawbai. Ambil, tuang. Ambil, tuang tangan. Okey. Ataupun yang ketiga, yang paling senang, pakailah apa-apa alat pun, cawan ke, botol ke, pipe ke, apa ke. Itu paling senang. Maksudnya kalau tak boleh masuk, pakailah apa-apa benda pun. Yang penting jangan macam sekarang banyak dah kan, gayung-gayung, ambil gayung daripada Bali tu, masuk kat luar. Okey, isu yang seterusnya pula. Adakah perintah ini perintah yang bersifat ta'abbudi ataupun ma'qulul ma'na? Apa benda ni Ustaz? Adakah perintah ni perintah satu bentuk ibadah, atau kerana perintah tu kena dengan hukum akal, kena dengan akal? Faham tak ta'abbudi? Ta'abbudi ni maksudnya ialah dia semata-mata kita follow dalil dia. Macam basuh tangan atau basuh anggota bila kena anjing, kita basuh 7 kali. Sebab apa 7 kali? Tak tahu. Kita taat je. Apa signifikan 7? Jangan pula reka-reka kan kita tawaf 7 pusingan lah, kerana apa, jangan. Kalau langit tu 7 lapis, tak payah. Itu bukan dalil. Dalilnya ialah kerana Nabi suruh basuh 7 kali. Ada logik tak di sebalik 7 kali tu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sama juga macam kes tadi, masukkan tangan dalam air tu ma'qulul ma'na, dia fikir akal ke ataupun kerana ta'abudi. Okey. Jadi kalau ta'abudi yang tadilah, walaupun bersih sekalipun kita basuh juga. Maksudnya kalau dia bangun tidur, dia pasti tangan dia bersih. Kali ni pasti dia pasti tangan dia bersih. Contohnya macam mana? Tadilah kalau dia tidur duduk, tangan dia pula macam ni. Katakan dia tengah buat spa ke apa kan, orang tengah urut dia, tangan dia macam ni. Dia tidur. Kali dia terbangun, dia pasti tangan dia tak pergi mana, sebab tangan dia dah kena ikat macam ni. Tangan dia bersih. Bila tangan dia bersih, kain dia bangun daripada tidur. Tadi, adakah disunahkan dia juga basuh 3 kali? Kalau ta'abudi. Maksudnya hadis tu bersifat ta'abudi, maksudnya kita buat sebab dia memang dibentuk ibadah, ataupun kerana ma'qul makna, maksudnya Nabi nak elakkan daripada air tu kotor. Jadi isu. Kalau ta'abudi, tangan tu bersih ke tak bersih ke, kena basuh juga. Jadi agaknya mana satu? Ta'abudi ke ma'qulul makna? Dua-dua. Kampung lah. Okey. Mazhab Maliki kata dia ta'abudi. Mazhab Syafi'i kata dia ma'qulul makna. Oleh sebab itu, di sisi mazhab Syafi'i, kalau dia yakin bau tangan dia memang bersih, tidak disunnahkan dia basuh 3 kali. Macam mana tak sunnah pula Ustaz? Nabi suruh. Sebab dalam Islam kita kena fikir juga air. Kalau kita kat Malaysia, ialah air banyak. Kalau kita tengok orang lain, negara lain, air ni walaupun setengah botol ni pun
Sangat berharga. Jadi isu dia, kalau tak sunnah, kenapa nak basuh juga? Kita boleh jimat air kat situ. Kalau dia pandang makul makna. Tapi kalau mazhab Maliki dia tak, kita basuh juga walaupun kita bersih. Kalau kita di sini kita kata, inilah kita kata macam boleh keluarnya khilaf dalam fiqh. Nampak tak cara ulama, cara dia fikir? Tak boleh nak kata tak sunnah, ni tak sunnah, ni tak sunnah. Kadang-kadang ada orang mudah cakap macam tu, ni tak sunnah, ni sunnah, ni tak sunnah. Jadi kalau annahu tayaqan, kalau dia yakin bahawa memang tangan dia suci, tak disunahkan. Kalau dia yakin tangan dia bernajis, wajib basuh. Kalau dia syak najis ke tidak najis, ketika itulah disunatkan dia basuh. Patah balik isu tadi, syak. Dia syak. Okey, isu seterusnya pula. Kalaulah, ni isu ke berapa dah? Tak tahu dah berapa dah. Ketujuh. Kalaulah dia ma'qulul ma'na, itu maknanya tu difahami, boleh dipikirkan logik dia. Jadi apa sebabnya pula kalau bangun tidur kena basuh? Kenapa ada syak? Kenapa ada syak? Jadi dalam bab ni sangat logik. Mazhab Syafi'i kata sebab sebab Ahlul Hijaz, iaitu Ahlul Hijaz ni orang Mekah, Madinah dan sampai ke Yaman tu, selatan tu, mereka ni selalu istinja dengan batu. Jadi kalau kita kata logik, zaman sekarang pun sama juga macam orang barat kan. Orang barat lebih banyak guna tisu. Jadi fala ya'man an yatufa yaduhu fi duburihi, maka tak boleh kita nak pastikan yang tangan dia tak pergi ke dubur dia. Ingat tak tadi? Dalam masalah istinja tu cantik susunannya. Bila istinja yang tak najis tu, bila dia dekat kawasan dia tadi kan, kita bincang, bila dah transfer ke tempat lain, najis tak? Najis. Dia tak jadi dimaafkan lagi dah. Nah, jadi kalau dia katakanlah dia dah walaupun dah kering dah lama, tapi dia pegang kat kawasan tu, najis tak tangan dia? Najis. Betul lagi kalau benda lain seperti darah ke, bila garu-garu darah keluar, dan darah tu mengalir. Sebab Syafi'i darah mengalir najis. Kalau darah jerawat yang kita ni tak najis. Kalau darah tu mengalir, jerawat dia besar ni, kerupuk mengalir darah, itu najis. Najis tu. Jadi logik dalam Syafi'i tu, makul makna tu logik dari segi hukumnya. Okey, selesai. Isu ke-8 pula. Nabi kata basuhlah 3 kali. Okey. Jadi dalam mazhab Syafi'i kata memang disunahkan basuhnya 3 kali. Kalau basuh sekali tak dapat sunatnya. Kalau basuh sekali tak dapat sunatnya. Isu seterusnya pula, adakah dia 3 kali ni kerana sunat ambil wuduk memang, ataupun dia sunat yang berlainan, sunat bangun tidur? Kita sebelum kita ambil wuduk, kita juga disunatkan basuh tangan kita 3 kali, betul tak? Jadi adakah dia tu satu sunnah yang termasuk daripada sunnah wuduk, atau sunnah yang lain? Lain. Jawapannya lain, sahih. Jadi kalau kita bangun tidur, kita basuh tangan kita luar 3 kali untuk dapat sunnah bangun tadi. Kemudian bila nak wuduk, sunnah sekali lagi basuh 3 kali. Kalau Syafi'i kata apa? Dia kata ghusl salatatun ukhra. Muktamad di Syafi'i 3 ini sebelum masukkan tangan dalam air. Kemudian bila dah masuk tangan dalam air tu 3 kali lagi. Ini muktamad dalam mazhab Syafi'i. Muktamad dalam mazhab Syafi'i. Muktamad maksudnya dalam mazhab Syafi'i juga ada ulama-ulama berkhilaf. Sebenarnya tak ada khilaf dalam ulama. Okey, muktamad ni maksudnya pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Yang muktamad maksudnya yang akhir, yang sepakat. Yang mana yang muktamad, yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak, maksudnya dalam mazhab Syafi'i
Mazhab Syafi'i ada banyak ulama. Ada ulama kata tak, ada ulama kata ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i mana satu pendapat yang muktamad, yang mana muktamad yang macam kita lah, kita kata ini adalah hukum muktamad yang akhir. Jadi yang akhirnya ialah mazhab Syafi'i apa dia? Dia sunat. Dia adalah berlainan. Walaupun mungkin ada ulama yang kata dia sekali dalam mazhab Syafi'i. Macam majoriti ulama. Boleh jadi majoriti. Jadi itu boleh jadi majoriti. Tadi Ustaz cakap kita istihad. Betul yang ketiga, betul yang keempat tu maknanya dah cukup lah consider. Maksudnya kalau sapuan yang ketiga najis tak hilang lagi. Sapu yang keempat pula. Kalau sapu keempat tu hilang. So consider sah lah. Sah. Cuma dalam bukunya dia cakap disuruh buat apa ni, jika sudah bersih dengan bilangan genap, maka ditambah diulang satu lagi sehingga dia diganjil. itu sunnah. Oh, sunnah. Sunnahnya dijadikan ganjil. Okey. Sunnah jadikan ganjil. Okey. Sunnah jadikan ganjil. Dia sah. Dia sah. Tapi sunnah jadikan ganjil. Okey, isu seterusnya pula tadi isu tangan tadi tu. Adakah kedua-dua tangan yang kena basuh dulu atau sekali satu tangan je? Dua-dua. Kita tengok balik. Patah balik. Mazhab Syafi'i bab basuh tangan ni tadi bab ta'abudi ke makul makna? Kalau makul makna sebelah tangan pun cukup lah. Sebab yang penting kita nak celup air tu. Kalau mazhab Maliki tak, dia ta'abudi. Bila ta'abudi, bila Nabi sebut dua, kena buat dua. Walaupun yang kita nak pakai satu. Kan kita nak celup satu je. Lepas tu kita dah boleh pakai tangan satu lagi untuk basuh. Faham tak? Katakanlah kita nak ambil wuduk. Kita nak ambil wuduk, betul tak? Jadi kita nak ambil wuduk, kita tak boleh masuk celup tangan air tu terus. Kita tuang dulu. Okey, tuang tu kat sebelah tangan pun dah cukup. Sebab supaya kita boleh gunakan tangan yang dah basuh tu untuk celup dalam tu, untuk basuh tangan kita yang sebelah lagi. Itu mazhab Syafi'i kata cukup dengan sebelah. Isu 11 12 11 ke 12? 11 10. Jadi isu yang ke-11 lah. Betul tak? Isu yang ke-11 pula, dalil hadis ini dalil bahawa air yang sedikit kalau terkena najis, maka air itu jadi najis. Sebab Nabi suruh basuh. Itulah masalah air sedikit kena najis ni, mazhab Syafi'i lagi kuat masalah. Bukannya tak benar je kita tak lagi air tu bersih boleh pakai. Ya, kita mungkin bersih pada kalau Ustaz Adi dia jawab bersih dari segi pandangan mata, tapi sebenarnya dari segi saintifiknya ni sebut juga oleh Syekh Ali Al-Makrami, satu ulama. Dia ni ulama mazhab Syafi'i, mengajar kat Masjid Nabawi tu. Dia sebut, dia kata dia dah buat satu kajian lah, memang dekat dulu kat Yaman ada satu kajian. Dia kata kalau najis masuk ke dalam air yang sedikit, partikel-partikel najis tu dia boleh tersebar dan masih lagi hidup walaupun tak nampak. Tapi kalau air tu banyak, dia dah tak ada kesan dah partikel najis tu. Itu dari segi saintifik lah. Tapi lepas tu kita kata logiknya juga dari segi, dia kata kena dengan hukum syarak kita. Lepas tu kita najis, air najis sedikit ni tak boleh makan. Lepas tu banyak Syafi'i suruh buang. Lepas tu Nabi suruh buang. Lepas tu Nabi tadi kata jangan celup tangan dalam bekas air. Sebab kalau tengok tak ada najis pun, tapi kerana berdasarkan syak takut ada najis, takut nanti air itu membahayakan kesihatan. Okay. Nampak yang ke-12. Ini perhatikan masalah ni betul-betul, iaitu membezakan najis yang sikit masuk ke dalam air yang sikit dengan isu air yang sikit dituang ke atas najis yang sikit atau najis. Okey, faham tak isu ni?
Iaitu hadis ni membezakan menuang air yang sikit atas najis dan juga najis yang sikit masuk dalam air yang sikit. Faham tak? Dapat tangkap tak isu ni? Okey. Kenapa kita bawa isu ni? Isu ni ialah, kata, wahai Syafi'i, orang kata, kenapa kamu kata kalau najis sikit masuk dalam bekas air yang sikit tak berubah bau rasa, kamu kata najis? Tapi bila berlaku ada orang apa? Orang Arab Badui kencing dalam masjid, Nabi suruh ambil segayung air, tuang je. Kenapa tak ambil 2 kolah suruh tuang? Tak dapat najis tadi. Jadi kita kata beza. Air yang najis sikit masuk dalam air yang sikit. Najis masuk dalam air sikit. Najis sikit ni pun confused. Najis masuk dalam air yang sikit, dia air tu rosak. Tapi kalau air yang sikit dituang atas najis dan najis tu hilang, bersih tak? Bersih. Katakanlah ada orang kencing kat bekas ni, kat meja. Ada yang kencing. Saya ada bekas ni, ambil air ni buka, itu saya tuang. Saya tuang, tak sampai 2 kolah pun bersih. Sah tak? Sah. Ini hadis ni dalilnya. Sebab apa? Sebab Nabi nampak dia kata, kalaulah semua seperti kata Imam Malik kata tak. Imam Malik kata tak, najis sikit ke tak sikit nanti. Kan? Jadi kalaulah semua perkara seperti apa kata Imam Malik, kenapa Nabi? Maka Nabi tak bezakan antara tuang air yang sedikit atas air najis dan juga najis masuk dalam air yang sedikit. Okey. Buku yang ada kat tangan tuan-tuan ni, ini Syekh Abdul Rahman Bassam. Ini mazhab Hanbali. Jadi mazhab Hanbali. Terjemahan syarah Umdatul Ahkam mazhab Syafi'i tak ada lagi. Dah ada buku dia tapi belum ada terjemah lagi, atau belum ada terjemahan yang bagus. Jadi sebab tu saya kena bagi komentar mazhab Syafi'i supaya nanti kita tak berbeza kan. Kita kena belajar mazhab kaum kita dulu. Okey. Okey lah, saya cukuplah poin tu. Walaupun banyak lagi poin-poin ni, tapi banyak poin dia sangat tak apa direct sangat. Antara poin-poin lain yang tak direct dalam hadis ni juga, dia membawa maksud apa dia, kita menggunakan lafaz yang kiasan. Kenapa kiasan? Kat mana kiasan tu? Ustaz kiasan. Kenapa kata kiasan? Kat mana kiasan dalam hadis ni? Itu Nabi kata dia tak tahu tangan dia pergi ke mana. Nabi tak kata bila tangan dia terkena kepada maluan dia, dia tak sebut kepada faraj dia tak sebut macam tu. Sebab kaedah ni ialah kalau benda tersebut boleh kita pakai kiasan, orang boleh faham, lebih baik pakai kiasan. Walaupun Nabi ada juga tempat yang Nabi sebut direct. Contohnya Nabi kata man massa farjahu, boleh tahu tak siapa pegang kemaluannya maka berwuduklah. Itu jelas tak? Tapi sebab benda tu perlu jelas. Ni tak boleh saya pegang benda yang maka batal. Nanti orang tak faham benda beragama pun ustaz. Tapi kalau macam bab ni cukup dengan bahasa kiasan pun orang dah boleh faham. Okey. Wallahu ta'ala alam bissawab. Okey, insya-Allah minggu depan kita baca apa yang Syekh Abdul Rahman Bassam ni tulis. Okey, wallahu ta'ala alam bissawab. Okey, bab ni saya dalam juga detail juga kita uraikan ni. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta. Ada solat.
Soalan? Oh, ada soalan. Boleh. Cek. Banyak dengan soalan. Okey. Soalan daripada, bolehkah ustaz kita berwuduk menggunakan ketulan ais? Kalau boleh, bagaimana caranya? Tak boleh. Wuduk kena dengan cairkan ais tu. Cairkan ais tu. Kalau wuduk macam ni, ambil ketulan tak, cairkan ais, baru kita ambil wuduk daripadanya. Okey. Bolehkah istinja dengan tisu basah? Kena jawab tadi, tak boleh. Kalau sekadar nak bersihkan sahaja, bolehlah, tapi tak boleh solat. Yang kita tak selesa, sekadar nak bersihkannya. Kalau tak solat, tak apalah, tapi dia tak sah lagi untuk solat. Maka dia kena. Dan istinja ni wajib kan. Al-istinja wajib min al-bawl wal ghaib. Selagi dia tak istinja atau basuh dengan air, selagi itu dia masih lagi tak suci dan dia berdosa kalau dia tak basuh. Kan dikatakan sebelum ni, kerana dikatakan beristinja dengan batu atau benda kering. Inilah mesti benda batu atau benda yang kering. Dengan tisu basah tidak sah di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Sebab di sisi mazhab Syafi'i. Mungkin tuan-tuan baca fatwa lain, dia kata boleh. Itu mazhab orang awam ialah mazhab muftinya. Kalau tuan-tuan yakin dengan pendapat tersebut, buatlah. Okey, tapi tak sabit daripada Nabi SAW yang bila air sikit Nabi ambil kain ke, Nabi basahkan, Nabi lap. Sedangkan zaman tu lebih berhajat lagi kurang air pada zaman kita. Okey. Dan tak berlaku sebegitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah. Okey, dia kata soal lagi, kenapa ada satu isu ditekankan pendapat mutamat? Yes. Pendapat mutamat ni seperti dapat pendapat akhir daripada mazhab. Okey. Sebab kalau kita khilaf, kita tahu maksudnya yang mutamat, yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, apa pendapat dia? Supaya kita boleh ambil satu pendapat yang akhir. Dia tak boleh biarkan satu pendapat yang khilaf macam tu je, tergantung. Okey. Pendapat yang muktamad. Jadi kalau orang tanya balik, kenapa nak ada pendapat muktamad? Sebab kita nak di akhir sekali kita yang paling kuat evidence dia, yang kita nak beramal dengannya. Kalau dia khilaf nak beramal dengan mana satu ni, kata boleh, kata tak boleh. Jadi muktamad kata tak boleh. Kita tak buatlah. Itu tujuan kita belajar muktamad. Itu juga macam masalah kita dah yang rajih, yang kuat. Macam itulah. Yang muktamad tu yang rajih lah kita kata dalam mazhab. Yang muktamad itulah yang rajih dalam mazhab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.